Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz Muhammad Syakrin bin Muhammad Sarif. Pada hari ini Ustaz akan mengajar mata pelajaran Tauhid tahun 5, iaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Okey, kita terus pergi kepada isi kandungan. Mata pelajaran pertama bertajuk beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ini terbahagi kepada 4 unit. Unit yang pertama tentang pengertian beriman kepada qada dan qadar, dan di bawahnya terdapat sub-unit iaitu hukum beriman kepada qada dan qadar dan dalil beriman kepada qada dan qadar. Unit yang kedua ialah maksud beriman kepada qada dan qadar. Unit yang ketiga akibat tidak beriman kepada qada dan qadar. Unit keempat, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi dalam tajuk beriman kepada qada dan qadar, secara keseluruhannya kita akan belajar mengenai perkara-perkara tersebut. Insya-Allah di akhir pembelajaran ini, murid-murid semua akan mendapat menyatakan pengertian beriman kepada qada dan qadar, menyatakan hukum beriman kepada qada dan qadar, menghafaz dalil beriman kepada qada dan qadar, menerangkan maksud beriman kepada qada dan qadar, menyenaraikan contoh beriman kepada qada dan qadar, menceritakan akibat tidak beriman kepada qada dan qadar, dan akhir sekali murid akan dapat menceritakan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kita terus pergi kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu unit 1, pengertian beriman kepada qada dan qadar. Maksud qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Contoh qada, yang pertama berlaku kematian, kedua memperoleh kekayaan, ketiga berlaku kesusahan, keempat berlakunya jodoh pertemuan. Seterusnya, apa itu qadar? Qadar ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Contoh qadar, pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Yang kedua, kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaannya yang jujur. Yang ketiga, disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Keempat, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Inilah pengertian qada dan qadar beserta contoh-contohnya. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya tentang perbezaan qada dan qadar ini. Apa perbezaan qada dan qadar ini? Macam lebih kurang sama je. Okey, Ustaz akan terangkan. Kita ambil contoh yang pertama, qada Allah Subhanahu Wa Taala berlakunya kematian, dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Okey, di sini kita dapat lihat perbezaannya. Qadar Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sebab. Okey, pesakit meninggal dunia disebabkan ataupun kerana demam denggi berdarah. Disebabkan dia demam denggi berdarah, dia meninggal dunia. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, qada dan qadar ini perbezaannya, qada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh berubah. Contohnya, berlakunya kematian, kita tidak boleh ubahkan. Setiap manusia akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan menemui kematian. Okey. Yang apa? Pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Demam denggi berdarah,
Boleh tak berubah? Boleh dengan usaha dan doa. Okey. Adakah demam denggi, orang yang menghidapi demam denggi berdarah ini tetap akan meninggal dunia? Tak. Kalau dia berusaha ataupun berdoa. Contoh usaha dia. Usaha yang pertama, dia makan ubat, kan? Okey, orang yang makan ubat ni Allah akan menyembuhkannya dengan izin Allah, kan? Ataupun dia orang demam denggi ni, dia minum air banyak-banyak. Itu usaha dia. Usaha dia untuk sembuh daripada penyakit, dan dia berdoa kepada Allah supaya penyakitnya disembuhkan. Okey, Ustaz, macam mana pula kalau dia dah makan ubat, dia dah minum air banyak-banyak, dia dah berdoa, tetapi dia tetap meninggal dunia? Macam mana pula tu, Ustaz? Kata boleh berubah. Itulah yang dinamakan qada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak boleh berubah itu. Ada usaha dan macam-macam, tapi tetap juga meninggal dunia. Sebab itu adalah takdir yang Allah telah tentukan, dan kita kena redha. Dan setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Okey. Itu saja daripada Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.